Buletin Didik 28 Mac bersama saya Tarushdin Muhammad Nazri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM melancarkan program gerakan massa Terima Kasih Cikgu sebagai sambutan Hari Guru kali ke-50 yang bakal diadakan pada Mei depan. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin berkata ia dilancarkan sebagai menghargai jasa dan pengorbanan guru sebagai barisan hadapan dalam mendepani cabaran norma baharu pendidikan negara. Negeri Kelantan dipilih sebagai tuan rumah pelancaran program ini yang bertujuan menghargai golongan pendidik sebagai individu yang berterusan melahirkan pelajar menjadi model insan yang holistik. Dan seperti mana yang kita tahu, tempoh setahun yang lalu ini merupakan satu tempoh yang amat sukar untuk semua pihak. Yang amat sukar untuk seluruh negara, khususnya untuk kita dalam sektor pendidikan. Dan dalam tempoh yang amat sukar ini, guru-guru telah memainkan peranan yang cukup besar dalam memastikan anak-anak yang perlu melalui kaedah pengajaran, kaedah pembelajaran yang berbeza dapat meneruskan pembelajaran mereka berdasarkan kekangan dan ruang-ruang yang ada. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas pelancaran gerakan massa Terima Kasih Cikgu di Kota Baru. Program ini juga bertujuan meningkatkan daya kreativiti dan inovasi pendidik serta memperkasa golongan ini dalam mendepani cabaran masa depan selain menggalakkan pendidik meneroka amalan norma baharu dalam sistem pendidikan negara. Datuk Dr. Razi turut melancarkan tema Hari Guru tahun ini yang mengekalkan tema tahun lalu Berguru Demi Ilmu, Bina Generasi Baharu. Tema ini menyuntik semangat baharu kepada guru dan murid bagi membentuk masyarakat yang berilmu dalam melahirkan generasi yang cemerlang dalam pelbagai bidang. Dalam pada itu, KPM meminta sekolah di seluruh negara terus mengutamakan pematuhan prosedur operasi standard SOP bagi mengekang penularan COVID-19 dalam kalangan kaki tangan dan murid. Datuk Dr. Razi Jidin berkata ibu bapa juga perlu memainkan peranan dengan berpesan kepada anak-anak agar mematuhi SOP sepanjang berada di sekolah. Dalam konteks kes dalam konteks COVID-19 ini, seperti mana saya jelaskan sebelum ini, sekiranya berlaku apa-apa, kita merujuk kepada pusat kesihatan daerah. Pusat kesihatan daerah merupakan pakar, mereka tahu, mereka melaksanakan penilaian risiko. Jadi apa saja pandangan, apa saja nasihat yang diberi oleh pusat kesihatan daerah, kami di KPM akan mematuhi nasihat tersebut demi untuk memastikan keselamatan anak-anak. Mengulas lanjut, kata beliau, situasi pandemik COVID-19 ini menjadi cabaran getir yang dihadapi warga KPM dan ia berjaya dihadapi dengan baik. Jelasnya dalam tempoh sukar ini, warga pendidik telah memainkan peranan yang besar dalam memastikan pelajar-pelajar yang perlu melalui kaedah pembelajaran berbeza dapat meneruskan pembelajaran. Meskipun sukar, peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM yang berakhir baru-baru ini berjalan lancar mengikut SOP yang ditetapkan. SPM 2020 yang akhirnya melabuhkan tirainya Khamis lalu pastinya melegakan calon selepas beberapa kali ditunda kerana pandemik COVID-19. Sementara menunggu keputusan diumumkan, pastinya ada pelbagai perancangan telah diatur bagi memanfaat masa terluang sebelum menentukan hala tuju masing-masing. Bagi Muhammad Haziq Aidi Rafizan, pelajar SMK Kampung Melayu Subang Shah Alam, dia mengakui penangguhan SPM sebanyak 3 kali memberi impak. Namun, Haziq memandang perkara itu secara positif kerana memberinya lebih ruang untuk mengulang kaji. The first time we heard that SPM ditangguhkan, we were quite shocking lah, terkejut sebab saja ni. Tapi we have to understand the fact that PKP melanda, this pandemic berlaku the whole world. So kita kena terima hakikat lah walaupun susah macam mana pun. So as soon as kita orang dapat je tu, kita orang also bukan saja sedih tu sedih sebab tangguh kan. I mean like burden to all of batch 03. Tapi rather than burden, kita orang nampak benda tu as opportunity. Bagi saya, mungkin ini ketentuan Allah. Mungkin dia bagi kita orang rezeki macam untuk belajar lagi. Sebab selama ni ada macam kita orang main-main ke dalam kelas, macam tak fokus. So inilah peluang kita orang nak belajar betul-betul, semua tu nak ulang balik, ulang kaji semua mata pelajaran. Namun yang penting ketika ini, perancangan mereka bagi mengisi masa terluang sebelum mengikut hala tuju yang dipilih.
Bagi Haziq, sementara menunggu keputusan SPM, dia memilih untuk menjalankan perniagaan dalam talian. Perkara itu bukan sahaja memberi pengalaman kepadanya, malah boleh menambah duit poket. Sementara menunggu result ni, saya buat online business. Saya into business and e-commerce sebab saya rasa boleh tolong menjana income dari segi tolong family saya sedikit lah. Tidak terkecuali mahu memanfaat masa terluang ialah sahabat baik Haziq, Nadia Amirah Aminuddin. Pelajar SMK Shah Alam ini sudah merancang mahu menambah kemahiran dalam bidang masakan. Saya rancang nak ambil kemahiran juga sebelum saya masuk universiti. At least saya ada kemahiran and belajar. Kemahiran apa yang menjadi Hana? Saya minat memasak. Saya ingat saya nak apply kulinari tapi dalam masa yang sama saya nak apply bisnes juga. Nadia dan rakannya Nur Bakiah Muhammad Zuhilmi juga merancang untuk belajar memandu sambil mencari kerja sambilan. Perancangan masa ni mungkin saya akan ambil lesen memandu ataupun cari kerja sambilan dulu sementara nak tunggu result SPM. Rancangan saya sekarang saya tengah kerja untuk part time untuk ambil lesen kereta and apply some university untuk sambung belajar nanti. Situasi COVID-19 dan ekonomi yang tidak menentu kini turut mengajar 3 sahabat baik ini kepentingan mempelajari pelbagai kemahiran termasuklah pengurusan keuangan. Mereka juga membuat persediaan awal memilih kursus-kursus pilihan yang ditawarkan di pusat pengajian tinggi. ...150 pelajar tingkatan 6 Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Yusof di Batu Gajah Perak diraikan dalam Majlis Apresiasi tingkatan 6 kali ke-10. Pertimbangan memperkasa kelestarian ilmu, majlis bermatlamat menyuntik semangat daya saing yang tinggi dalam kalangan pelajar bagi meningkatkan usaha mencapai keputusan cemerlang dalam peperiksaan STPM 2020. Majlis Anjuran Guru-Guru Tingkatan 6 dengan kerjasama Unit Bimbingan dan Kaunseling dan PIBG sekolah itu juga bertujuan menzahirkan penghargaan dan pengiktirafan kepada pelajar cemerlang dalam bidang akademik dan kokurikulum selain meningkatkan motivasi dan jati diri mereka dalam mengejar ilmu pengetahuan. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada pelajar tingkatan 6 atas kerana berjaya menghabiskan pengajian mereka di SPM. Saya berharap mereka akan berjaya pada masa yang akan datang dan jadikanlah program hari ini sebagai titik semangat untuk mereka menghadapi peperiksaan yang akan berlangsung tidak lama lagi. Bersesuaian dengan norma baharu, majlis dijalankan selama 3 hari dengan dihadiri pelajar dan guru terlibat sahaja mengikut SOP. Sementara ibu bapa dan pelajar lain mengikuti majlis secara dalam talian melalui saluran YouTube. Acara kemuncak pula berlangsung pada 25 Mac lalu dengan memberi pengiktirafan kepada beberapa tokoh pelajar. Antara yang menerima pengiktirafan, Muhammad Razlan Ramli sebagai tokoh kepimpinan, Atikah Elia Muhammad Azlan, tokoh kokurikulum unit beruniform dan Cheng Ai Ling, tokoh kurikulum aliran sains. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru yang telah mengajar kami daripada SEM 1 sehingga SEM 3 ini. Saya harap kita semua akan berjaya di masa yang berkelak. Teruskan perjuangan anda. Jangan berhenti apa yang anda mulakan kerana di setiap penghujung itu ada kemanisannya seperti yang kita kakak-kakak awak dan abang-abang awak hadapi hari ini. Ramai yang cakap kata nanti, alah budak sekolah lagi. Hiraukan apa orang cakap, kita teruskan apa yang kita nak. Tak ada matlamat sama ada nak bekerja atau turun masuk you. Jangan takut, duduk apa orang cakap. Buku Somalia Belang Harimau Besi yang menceritakan kehebatan dan keberanian tentera Malaysia menghadapi pentempuran di Somalia pada 1993 diharapkan dapat dijadikan sebahagian daripada silibus subjek sejarah di sekolah.
Menurut Timbalan Ketua Pengarah Operasi Dewan Bahasa dan Pustaka DBP, Abdul Halim Harun, pihaknya sedang merencanakan satu pertemuan bersama Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dalam merealisasikan hasrat berkenaan. Jelas beliau antara keistimewaan yang ada dalam naskah yang ditulis Major Jeneral Datuk Muhammad Halim Khalid adalah penceritaan mengenai gambaran sebenar situasi yang berlaku semasa pentempuran itu. Ia diharap mampu menyuntik semangat patriotik dalam kalangan rakyat Malaysia, terutama pelajar, untuk menghargai semangat perjuangan tentera yang terlibat. Buku ini perlu diketahui dan dibaca, dihayati oleh semua masyarakat Malaysia supaya mereka dapat gambaran sebenar, cerita sebenar macam yang Datuk sebut tadilah. Supaya bila kita baca dan kita akan relate balik, oh ini kebenaran buku ini. Kita tidak mendapat fakta yang salah kan. Jadi melalui penulisnya sendiri, pengalaman itu diterjemahkan dalam buku itu. Itu yang paling mahal lah. Sementara itu, Datuk Muhammad Halim menyatakan adalah menjadi tanggungjawab beliau dalam menjadi individu menceritakan kisah sebenar peristiwa berkenaan. Beliau yang mengambil masa lebih setahun untuk menyiapkan manuskrip buku tersebut, turut menzahirkan harapan agar naskah ini dapat dihayati supaya rakyat Malaysia menghargai erti sebuah kebebasan dan keamanan. Buku ini betul ditulis oleh saya, tapi bukan hanya pengalaman saya seorang saja. Banyak aktor-aktor dalam buku itu menyumbang kepada kejayaan misi Malbat 1 di Somalia. Saya cuba mengumpulkan semua pengalaman-pengalaman sahabat-sahabat yang berjuang supaya paling penting saya ingin menyemaikan semangat patriotism. Buku Somalia Belang Harimau Besi ditulis berdasarkan pengalaman peribadi Datuk Muhammad Halim ketika bertugas di Somalia bersama rakan seperjuangannya dalam pasukan Malbat sehingga memperoleh kejayaan dalam misi mereka. Sebagai permulaan, pihak DBP ketika ini telah mencetak 1,000 naskah buku tersebut. DBP juga akan menjalin kerjasama dengan pihak Perpustakaan Negara bagi mempromosi buku itu dan ia boleh didapati di rak-rak buku perpustakaan awam dan perpustakaan sekolah di seluruh negara. Majlis Bandaraya Ipoh MBI mengesahkan sebuah syarikat produksi drama mengaku menyebabkan kerosakan fosil berusia jutaan tahun di Gua Masurat, Ipoh. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharim berkata pihaknya akan melantik konsultan bagi menjalankan siasatan ke atas perkara itu. Tindakan susulan kita untuk baik pulih balik fosil tu yang kita berusaha dengan GMG dengan konsultan. Tindakan yang selebihnya saya ingat kita belum ada apa-apa keputusan nak dibuat. Jelas beliau kerosakan fosil gigi mamalia herbivore itu bukanlah secara kekal dan masih boleh dibaiki namun melibatkan sejumlah kos. Syarikat produksi itu diberi kebenaran untuk melakukan penggambaran di luar kawasan berkenaan dan didakwa menceroboh kawasan gua. Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada Majlis Perasmian Gotong Royong Denai Sungai Kebangsaan sempena Hari Air Sedunia di dataran Sungai Kinta. Majlis turut dihadiri Esko Perak Datuk Zulkafli Harun. Menurut Datuk Zulkafli, program pemuliharaan sungai itu bakal diperluaskan ke sungai lain dan melibatkan semua daerah di negeri itu. Menghidupkan kembali hobi tradisional yang semakin hilang tarikan dalam kalangan generasi muda selain menyediakan peluang menjana pendapatan sampingan. Dengan hasrat itu, Perbadanan Perpustakaan Awam Pulau Pinang PPAPP memperkenalkan satu tarikan baru dikenali sebagai Perpustakaan Bergerak Hobi atau Mobile Hobi dengan singkatan MOBI yang pertama di negara ini. Selvam Ajunang ada butirannya. MOBI dilancarkan minggu lepas. Kenderaan perpustakaan bergerak konvensional yang hanya membawa bahan bacaan sebelum ini ditransformasi sebagai MOBI yang lebih moden dan segar untuk memberi peluang kepada masyarakat mendapatkan maklumat tambahan mengenai hobi dan minat masing-masing sesama komuniti. Buat permulaan, diperkenalkan hobi seperti memasak, gubahan, jahitan, pertukangan dan penternakan ikan laga yang meningkatkan kesihatan fizikal, mental, sosial, komunikasi dan kemahiran teknikal.
Pengarah PPAPP Syarimah Saleh berkata perkongsian minat dalam kalangan ahli keluarga secara tidak langsung dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan selain membantu masyarakat menjana pendapatan sampingan dengan menawarkan platform bagi mereka yang berminat memasarkan barangan masing-masing. Kita tengok sekarang orang dah tak suka dengan hobi kan, orang lebih kepada gadget. Jadi yang ni kita lari sikit daripada gadget tu semua, kita kenalkan balik hobi-hobi yang tradisional tu. Sebab tu dia juga ada permainan apa semua tu. Dan cara tak langsung pada kita, dia akan membantu menjana pendapatan kepada komuniti selain daripada mengisi masa lapang dan habiskan masa bersama family bersama dekat mobile kita. Perkhidmatan Mobi terbuka untuk semua masyarakat tanpa mengira usia. Ia turut dilengkapi koleksi bahan bacaan terkini bagi mereka yang berminat menambah pengetahuan serta maklumat terkini dan turut dibantu kaki tangan perpustakaan yang mahir dalam bidang terbabit. Kita akan sediakan meja macam ni kan, meja kayu untuk yang kanak-kanak yang minat bahagian pertukangan. Jadi kita boleh ajak mereka cara nak buat pertukangan tu. So, budak-budak sekarang ni dia orang tak suka macam ni kan? Ya betul. Kita akan tunjukkan perkasan untuk buat macam ni kan, buat meja ni. Lepas tu kita ajak mereka pula buat. Boleh, tak masalah. Memang kita boleh ajak semua cara buat kursi, buat meja, cara nak sediakan bahan-bahan dia, semua kita akan sediakan. Mobi Library ini merupakan inspirasi terhadap hobi-hobi terhadap pengguna kita lah, di mana di dalam bas Mobi Library ini kami menyediakan seni pertukangan, seni kraft tangan dan juga ikan laga, di mana hobi-hobi ini boleh membantu anda semua untuk mendapatkan dari segi bantuan kewangan dan juga lain-lain lah. PPAPP juga merancang kolaborasi dengan badan bukan kerajaan, NGO serta agensi kerajaan untuk berkongsi ilmu dan pengetahuan dalam usaha mempromosikan hobi yang berkaitan. Mobi akan bergerak di 18 lokasi sekitar seberang Perai Tengah 2 minggu sekali mengikut jadual sebelum diperluaskan ke kawasan lain. Ketika ini hobi tradisional semakin jarang dipraktikan pada zaman digital sekarang dengan penggunaan gadget kebanyakannya. Justru kemudahan perpustakaan Mobi ini boleh dimanfaatkan untuk mengembalikan hobi bersifat seni dan kemahiran bagi mempelbagaikan pengetahuan dan pembahagian masa dengan bijak dan berguna. Selva Marjunan, Buletin Didik. Tips untuk menjawab soalan fiqh. Stam 2020, pastikan pelajar menghafal dengan ejaannya sekali. Kerana kesilapan pada ejaan boleh mengurangkan atau membuang terus markah anda. Dan satu lagi, jangan suka padam jawapan. Pastikan yang salah sahaja anda faham kalau anda padam. Kalau tak yakin, jangan padam. Kerana lebih ramai pelajar yang memadam jawapan yang betul berbanding membetulkan jawapan yang salah dengan nisbah 3-1. Gunung Merapi, antara gunung berapi paling aktif di Indonesia, meletus lagi dengan mengeluarkan debu dan asap tebal. Difahamkan Merapi mengeluarkan debu panas sebanyak 8 kali sejak pagi semalam. Menurut Ketua Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Yogyakarta, Hanik Humaida, terdapat laporan runtuhan batu berlaku di lereng gunung itu selain semburan debu panas setinggi 200 meter. Turut dilaporkan aliran piroklastik iaitu campuran batu, serpihan lahar dan gas yang mencapai hampir 2 km di lerengnya. Setakat ini penduduk dinasihatkan agar tidak menjalankan sebarang aktiviti dalam 5 km radius. Gunung berapi setinggi hampir 3,000 meter itu terletak di Pulau Jawa yang padat dengan penduduk. Ia salah satu daripada 127 gunung berapi di Indonesia yang berada pada kedudukan lingkaran api Pasifik.
Sebuah syarikat Singapura sedang giat menghasilkan kaedah ujian COVID-19 yang lebih pantas pada harga lebih berpatutan. Media CNA yang memetik Ketua Pegawai Eksekutif JN Maxis, Dr. Johnson Ng melaporkan syarikat itu mempunyai versi ujian yang tidak memerlukan proses mengambil sampel asid ribonukleat virus RNA. Ia menjadikan proses ujian PCR lebih mudah dan boleh dilakukan dalam masa 1.5 jam sekaligus mengurangkan kos dan memendekkan masa menunggu keputusan ujian COVID-19. Beliau juga yakin apabila teknologi baharunya diluluskan, penguasa sains kesihatan HSA Republik itu dan sesuai digunakan untuk acara berskala besar. Kaedah lebih baik itu juga boleh menguji lebih banyak sampel ujian saringan. Mungkin ramai yang masih belum tahu tentang NFT atau dunia kripto. Namun hakikatnya NFT atau Non-Fungible Tokens semakin meningkat popularitinya ketika ini ketika dunia bersandar kepada teknologi dan digital. NFT adalah aset dalam format digital yang ditempatkan di blok rantai atau blockchain. Aset-aset ini mempunyai kod identifikasi bagi hak mutlak yang tidak boleh sewenang-wenangnya ditukar atau ditiru. Antara contoh aset NFT ialah hasil seni, animasi, muzik, foto atau video yang boleh dijual beli dengan mata wang kripto. Di New York, sebuah galeri membuka ruangan seni NFT pertama di bandaraya itu minggu ini. Ruang ini didedikasikan untuk pameran hasil seni dalam bentuk digital. Pasaran NFT kini bernilai berbilion dolar. Terbaru hasil seni digital milik seorang artis, People, terjual hampir 70 juta dolar melalui lelongan di Christie's. Ia adalah kolaj 5,000 gambar yang dirakam setiap hari selama lebih 13 tahun. Pada Khamis lalu sahaja, 2 imej yang dihasilkan di sebuah platform dijual dengan nilai 7.3 juta dolar seunit. Malah ciapan pertama di Twitter pada 2006 sudah pun terjual awal minggu ini dengan harga hampir 3 juta dolar. Ini pula hasil seni fizikal yang dipamerkan di jalanan. Di Paris, Perancis, 20 patung kucing yang dihasilkan kartunis Philippe Gillac diletakkan di sekitar mercu tanda popular pelancongan. Tujuannya menceriakan persekitaran yang agak muram dan suram akibat pandemik. Di New York, orang ramai disajikan dengan persembahan Romeo and Juliet melalui tingkap kedai. Penggantungan acara seni seperti pementasan teater nyata tidak melemahkan semangat artis-artis ini. Malah cara sebegini dilihat bertepatan dengan penjarakan fizikal yang menjadi amalan masyarakat seluruh dunia kini. Paparan pelbagai mercu tanda di bandaraya seluruh dunia yang bergelap sempena Earth Hour mengakhiri buletin didik malam ini. Antaranya Gardens by the Bay di Singapura dan Colosseum di Itali. Ingat, jagalah planet dan alam sekitar kita dengan baik. Saya Tarusydi Muhammad Nazri, salam hormat dan selamat malam.